Okay, so hari tu saya dah tunjuk je cara nak kira average atomic mass dan juga relative atomic mass. Untuk kes ni boleh bagikan jawapan, siapa-siapa boleh bagikan jawapan supaya kita boleh bincang daripada jawapan awak. Untuk kawan awak pun tengok juga, salah tak apa, boleh betulkan. Kita boleh tengok cara jawapan yang betul lah. Saya nak tengok dalam pengiraan awak tu, tu yang lagi penting lah daripada final answer. Ada siapa nak bagi? Oh, okay. Ada dah jawapan. Okay, Survey Kamil. So, average atomic mass of copper. So, kawan awak dah buat dah untuk letak. Okay, letak kira average atomic mass. Darab abundance tu darab dengan mass. Lepas tu bagi dengan total abundance dan pastikan ada unit. Sebab average atomic mass dia ada unit. And then make sure apa yang awak tengah kira lah. Daripada semalam saya dah tekankan sila bagi tahu apa yang awak tengah kira. Ada yang bagi jawapan dia ke? Bagi? Okay, Alia. Okay, tak apalah, saya close submission. Saya cuba tengok semua sekali yang bagi. Okay, so ni tadi kembali ke Allah. Okay, so ni tadi dari Nazira. So betul lah kalau nak buat, tulis awak tengah kira apa, pergantian and then final answer berserta unit. Okay, daripada Najmi, nombor 5 sama juga. So upload tengah kira pergantian dan juga unit. Okay, daripada Tan pun post. So upload tengah kira dengan final answer berserta unit lah. Itu maksud saya, kita lebih tekankan cara pengiraan yang betul. Memang kadang-kadang kami tahu calon ataupun pelajar tahu nak kira. Cumanya apa yang awak tengah kira tu, cuba bagi tahulah. Mass siapa, mol siapa ke nanti. Itu sangat penting untuk nak bagi tahu apa yang awak tengah kira. Okay, terima kasih yang bagi jawapan. Okay, so sekarang pergi soalan nombor 7. Soalan yang senang je. Sila boleh bagi jawapan untuk yang A dan B. So A jawapan dia apa, B jawapan dia apa. Kita tengok sama-sama lah short answer. Okay, so yang A punya most abundance adalah Mg. Mg24. Yes, mesti ada tulis tulisan kecil tu bagusnya. Okay, yang B Najmi dengan Haziq pada bagi. So nak kira number proton, boleh tengok list yang table tu, list constant value tu, tengok number proton. Dia akan bagi table tu, jangan risau. So number proton nak boleh tengok dari situ je. So nak dapatkan neutron, number of neutron dia which is 24, boleh tolak dengan proton, akan dapatlah neutron 12. Itu untuk jawapan nombor yang B. Terima kasih bagi yang menjawab. Terima kasih. Okey, banyak terima kasih. Okey, yang ni soalan nombor 8. Okey, ada yang dapat ke soalan nombor 8 ni? Tak ada? Tak ada. Okey, soalan nombor 8 ni dia terbalik je. Okey, kalau sebelum ni awak kira average atomic mass dan soalan dah bagi abundance. Sebenarnya soalan dah bagi abundance plus dengan mass, betul? So kita boleh kira average atomic mass tersebut. Kita boleh kira AMU berapa. Tapi sekarang terbalik. Dia kasih average atomic mass untuk dapatkan balik abundance ni pula. Dia terbalik pula soalannya macam tu. Okay, so senangnya, sebenarnya senang je. Kemudian tricky sikit lah, kena fikirkan sikit dan kita kena ada guna unknown punya value lah. So dalam kes ni, kita tahu dia dah bagi AG punya mass 107 punya adalah sebanyak 106.906. Untuk AG 108 adalah 108.868. Dia dah kasih dah average atomic mass dia berapa sekian. Okay, sekarang ni dia suruh cari abundance. Abundance kita tak tahu. Okay, tapi dia bagi tahu percentage. Dia guna percentage. So awak boleh anggap total abundance untuk kedua-dua isotop ni adalah 100%. Sebab kita guna persen. Dia kata percentage abundance. So kita anggap total abundance adalah 100%. So kita anggaplah salah satu mana-mana sebagai unknown, which is saya ambil abundance
untuk AG107 kita anggap sebagai apa? Nak A, B, C, D, X. Kita guna sebagai X, unknown X. Okay, so kalau ikutkan secara logik, kita boleh dapat satu lagi abundance dengan cara 100 tolak dengan nilai X. Betul? Ni secara logik lah, secara macam biasa. Nak dapatkan satu lagi abundance, 100 total abundance tu tolak dengan yang nilai satu lagi abundance. Okay, so kita dapat ada satu unknown lah kat sini, which is nilai X. So untuk kiranya awak kena carilah nilai X. So macam nak dapatkan nilai X daripada formula average atomic mass. So awak tahu dah average atomic mass, awak kena totalkan mass isotope, which is kena totalkan abundance punya dengan dia punya mass. Contoh kita buat mass untuk 107 ke 106.906 darab dengan abundance. Buat je macam biasa. Yang tadi abundance kan. Okay. Tambahkan dengan satu lagi punya mass isotope untuk 108. 108.868. Darabkan dengan 100 tolak X untuk kurungan. Konsepnya sama je macam tadi, cuma kita ada unknown lah kat situ. So dia punya total abundance 100. So tadi average atomic mass ni soalan dah bagi. In question already given 107.868. So maksudkan 107.868. So yang atas ni kita try lah untuk buka, maksudnya kita expandkan dia. So ini jadi 106.906x tambah dengan ni kita try expandkan dia, gabungkan dia dapat 108.868 tolak 108.868x. So tadi yang bawah ni 100, kita bawa ke belah kiri. Maksudnya ni darab dengan 100. Okay, so in the end, awak akan dapatkan nilai X. Sebab kita boleh dapatlah nilai unknown tersebut tu berapa. Dah dapat nilai X, tadi kan X sama dengan abundance untuk 107. Dah dapat nilai X, bolehlah kira abundance satu lagi 108 punya. Tapi kena pastikan jangan tinggalkan X je, bagi tahu balik jawapan akhir awak mesti dia balik. So abundance untuk 107 AG tadi, kalau awak kira kat sini X saya dapat 50.97%. Sebab tadi ada persen kat sini kan. Ni 100% tadi. Okay. So awak tahu dah abundance untuk 107 adalah 50.97%. So abundance satu lagi untuk 108 AG. So 100 tolak je lah dengan 50.97%. Ini akan dapat 49.03%. So macam tadi saya kata, jangan tinggalkan jawapan akhir awak dalam bentuk X ni lah. Kena tulis balik X tu apa. Lepas-lepas ni pun awak kita nak dapatkan nilai X ke ataupun nilai A, B, C ke, jangan tinggalkan sebagai A, B, C. Bagi tahu balik A tu apa, X tu apa yang awak tengah kira. Okay, so bolehlah tengok balik nanti soalan ni. Ni antara yang contoh-contoh soalan yang boleh keluar macam dalam kuis ke apa ke. Yelah tricky sikit lah untuk level matrikulasi, tapi tak ada sangat. Ya. Kalau saya dapat 50.96 dengan 49.04. Tak apa. Awak jangan risau kalau boleh. Dia point tak ada masalah. Belakang ni contoh dapat belakang ni lain, lari tak ada masalah. Janji dapat 50. Dapat 50 betul? Betul. Janji 50. Kau jangan tiba-tiba kau dapat 51, 52, 53. Tu terus tersalah lah. Untuk point yang belakang ni tak apa, sebab kadang-kadang kalkulator awak kira lain-lain kan. Point tu tak menjadi masalah, tapi jangan lari sangat jauh sampai tiba-tiba awak dapat 50.1 je. Pun tengok baliklah awak punya kalkulator tu awak tekan betul ke tidak. Yes. Sama juga kes yang tadi 49, sekiranya point awak dapat 0.45 something berapa ke pun tak ada masalah. Janji dapat memang 49, jangan tiba-tiba dapat 45. Tu jauh sangat jawapan akhir awak. Itu contoh soalan nombor
8. So harap ini faham. Kalau tak faham boleh PM saya selepas ni lagi sekali. Okay, pergi nombor 10 sebab nombor 9 kita dah bincang semalam. Okay, so nombor 10 ni saya rasa ramai juga yang dah PM saya jawapan, which is ramai dah berapa orang dah terus tahulah jawapan dia jalan kerjanya macam mana. Okay, dia dah bagi dah ratio atomic mass X dengan karbon tu adalah 0.75 sebab bila awak keluarkan formula untuk relative atomic mass, dia kan adalah mass of one atom bagikan dengan mass of one atom untuk karbon. Terus inilah sebenarnya rasionya. Inilah rasionya. So darat dengan 12. 12. Okay, so masukkan 0.75 darat dengan 12, dapatlah terus relative atomic mass. So kena ingat relative atomic mass dia tak ada unit. Pastikan tak ada unit lah. So macam tu je, determine relative atomic mass. So konsep untuk nombor 11 pun sama juga. Dia kasih ratio. Dia ratiokan mass sesuatu elemen tu dengan carbon tu. Which is ni lah ratio dia. Okay, so saya rasa tak ada masalah untuk nak cari relative atomic mass bila dia kaitkan dengan ratio. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita teruskan untuk tutorial 1.2. Kalau ada apa masalah, terus bagi tahu terus nak interrupt saya pun tak ada masalah. Okay, kita masuk untuk tutorial seterusnya iaitu mole concept. So untuk mole concept ni untuk part pertama kita tengok dulu untuk empirical dengan molecular formula. Saya rasa ni daripada sekolah dulu dah ada, memang dah pernah belajar pun. Cumanya penambahan untuk artikulasi adalah dia punya part combustion data. Combustion data je lah, dia macam ramai yang tak faham macam mana nak dapatkan data daripada pembakaran tu lah, which is daripada CO2. Saya tulis CO2 dengan H2O. Kita pun saya bagi tengok example. So empirical dia tunjukkan simplest ratio untuk atoms tu yang ada dalam compound. So kalau molecular formula dia tunjukkan actual number untuk atom tu dalam compound tersebut pula. Okay, so ni yang take note. Sila take note. Untuk hydrocarbon hanya ada karbon dengan hidrogen sahaja. Sila take note. Sebab kadang dalam soalan dia hanya mention okay, mass ataupun sampel tu adalah hydrocarbon. So maksudnya daripada situ awak boleh tahu dia punya atom hanya ada karbon dengan hidrogen sahaja. Kalau dia tak bagi tahu ada karbon, maksudnya awak punya atoms ataupun awak punya compound tu adalah atom-atom lain selain daripada H dengan C dengan H. Okay, so ni contoh calculation table. So kalau boleh buat dalam table, siap-siap tulis kat tepi ni elemen, mass beserta dia punya unit. Tak payahlah awak sibuk nak tulis contoh. Bila tak kena tulis lagi unit sebab kena ingat setiap benda awak tulis sekiranya ada unit, sila mention unit dia. Jangan tinggal. Contoh kat sini 1/0 kilogram. So tak payahlah tulis banyak kali. Sekiranya awak dah tulis dekat dalam table belakang ni settle. Sama juga dengan mol. Tak payahlah banyak kali nak kena ulang. Mol. Okay, ratio tu kalau ingat lagi dia akan bahagikan dengan mol yang paling kecil lah untuk dapatkan ratio. Simplest ratio sekiranya ada, sekiranya awak punya ratio tadi ada 40-an. Contoh dapat sini 1.5 ataupun dapat ada 0.5, 2.5. So faktor apa kita nak darabkan untuk dapatkan nombor bulat. Sebab kena ingat untuk empirical formula dengan molecular formula dia mesti nombor bulat. Dia tak ada tiba-tiba C 2.5 H 0.5 tak ada. Dia mesti nombor bulat lah awak punya bilangan atom tu. Mana ada atom separuh 2.5 macam tu. So kena bila awak dapat dia punya simplest ratio tu lain daripada yang lain perpuluhan, maksudnya adalah calculation awak yang salah kat situ, pengiraan ada silap sikit lah kat situ. Okay, so itu molecular formula. Kita terus tengok pada contoh soalan lagi senang. Okay, contoh soalan dah bagi macam tu. Okay, dia bagi dalam bentuk persen. So bila soalan kasih dalam bentuk persen, kita boleh terus convert dia kepada gram. Tak ada masalah. Okay, so dalam table ni tulislah elemen. Okay, untuk tulis elemen kita selalu start dengan karbonnya. Karbon,
hidrogen, barulah atom selain daripada karbon dengan hidrogen. Mana ada kita jumpa apa-apa compound yang mesti tiba-tiba OHC. Mana ada, selalunya kalau organic compound dia mesti start dengan carbon, hydrogen and then elemen lain lah. So kena kita start selalu dengan CH. Yang ni dalam kes ni ada O. And then masukkan nilai mass. So kita anggap terus dia punya percentage tu adalah mass. Ini 26.65. Ini 2.24. Ini 71.08. So mol, nak kira mol daripada mass. Awak bahagikan dengan molar mass. Dah bagi kat sini dah. So ni bagi dengan 12. 2.24 dia punya molar mass untuk hidrogen 1. Untuk oksigen bagi dengan 16. So dapatlah mol. So dalam kes ni dapat 2.221. Ni dapat balik 2.24. Ni dapat 4.443. Okay, so ratio tadi dah bagi tahu dah, kita bahagikan dengan mol yang paling kecil. Betul? Betul ke tak? Betul. Betul. Terima kasih yang menjawab. So dia bagikan dengan mol yang paling kecil. Maksudnya dalam kes ni karbon lah. Dalam kes ni dapatlah 1. Dia dapat puluhan tapi bila awak gunakan dapat 1 lah. Masalah. So ni 4443 bahagi dengan 2.22. 1 lebih kurang dapat 2. So simple ratio tak adalah. Dalam kes ni simple ratio tak ada disebabkan awak punya ratio dah dapat nombor bulat. Tak adalah simple ratio. Simple ratio ni ada sekiranya awak punya ratio tadi dapat nombor perpuluhan. So ini yang adalah balik empirical formula C1H1O2. So settle kat situ. Ingat kena tulis empirical formula sama dengan ataupun buat dalam table ni empirical formula dia apa. Jangan tiba-tiba dapat CHO2. Ni apa? So sila mention itu adalah empirical formula. Sebab ada tulis empirical formula baru ni dapat markah. Baru 1 markah. Kalau tak tulis apa itu ni adalah empirical formula ni tak ada. Tiba-tiba jawapan awak CHO2, ni tak ada markah kat situ. So sila take note, sila tulis betul-betul lah. Pastikan ada empirical formula awak mention. Okay, and then nak kira molecular formula. So CHO2N samakan dengan dia punya molecular mass ataupun molar mass compound tersebut. Okay, so dalam kes ni molar mass compound tersebut adalah 90. So kira, lepas tu and then kita kira pula molar mass untuk empirical. Macam sini 12 tambah 1 tambah 32 N sama dengan 90. Macam soalan dah bagi dah. Soalan bagi 90 tadi. Ni yang 90 ni compound punya, iaitu molecular formula punya. Ni untuk molecular formula punya molar mass. Yang ni kita kira untuk empirical formula punya molar mass. So dapatkan nilai N sama dengan 2. So macam biasa jangan tinggalkan 2 je. Soalan minta apa dia punya molecular formula, tulis balik. So molecular formula adalah C2H2O4. Satu lagi saya nak pesan, sila jangan tulis short form. Satu lagi korang ni suka sangat tulis short form. Jangan tulis short form sila tulis nama penuh, molecular formula. Jangan nak tulis MF. Empirical formula pun jangan nak tulis EF. Tu pun kita tidak terima. Awak tulis MF, walaupun molecular formula awak betul, tapi awak tulis MF. Tak ada markah lah kat situ. Penat kira, tapi tak ada markah untuk final answer. So sila take note, kena tulis nama penuh benda tu. Jangan MF, nanti terbiasa bila dalam exam pun MF. So sila take note, sila tulis nama penuh untuk yang apa awak kira tu lah. Melainkan dia ada simbol ataupun dia ada short form dia yang dia dah bagi macam tadi AR betul tak? Relative atomic mass. Relative atomic mass awak boleh tulis sebagai AR. Tak ada masalah lah, boleh sebab dia ada dia punya simbol dia tersendiri. Dia punya short form tersendiri. Tapi untuk molecular formula tak ada dia tak ada MF. Okay, so untuk bagi contoh soalan lain pula.
Konsepnya sama je. Kita nak kira empirical formula dan molecular formula untuk compound yang dia bagi tu lah. So masukkan, dia dah bagi dalam bentuk mass, siap-siap. So sini carbon, hydrogen, nitrogen. So and then mass 53.33, ni hydrogen 15.56, ni 31.11. Molar mass. Sudah saya dah bagi kat situ. Molar mass carbon 53.33 bahagi dengan 12. Ni 15.56 bahagi dengan 1. Ni 31.11 bahagi dengan 14. Okay, so dapatlah dia punya mol. Nanti dah dapat mol, kirakan dia punya ratio. Kalau ada simplest ratio, kalau tak ada boleh potong simplest ratio. Saya rasa dalam kes ni tak ada simplest ratio. Okay, boleh dapatkan empirical formula and then molecular formula seterusnya. Okay, siapa boleh try and then boleh bagi dia punya jawapan. Okay, sambil tu saya bagi juga jawapan. Kalau mol yang kes ni dapat 4.4. Ni dapat 15.6 juga lah sebab bagi dengan 1. Ini saya dapat 2. So kita bagi nak dapatkan ratio, kita bagikan dengan yang paling kecil. So dalam kes ni 4 bagi dengan 2.222. Ini 15.56 bagi dengan 2.22. Ni tiba dengan 2222 bagi dengan 2.222. So dapat empirical formula dia berapa, persen and cara step seterusnya dapatkan molekular formula. Siapa nak bagi jawapannya supaya kita boleh bincang bersama? Oh, ada seorang dah bagi dah. Wazik. Okay, so Aziz dah buat dah yang pantasnya. So dapatlah simplest ratio, so lebih kurang 2. And then H awak 7 and awak 1, so dapat dah empirical formula C2H7N. Dapatkan nilai N, dapat nilai N, tulis balik molecular formula dia berapa, masukkan. Ya, betul. Terima kasih Haziq. Ada orang bagi lagi ke? Jawapan dia tak ada. Tak ada pun tak apa. Saya nak pantas ni. Okay, so boleh tengok macam Haziq betul ni semua ni. So kira mol. Ingat kalau dulu skema untuk empirical dengan molecular formula ni, awak betul semua kira mol ni baru 1 markah. Baru betul. Sama juga bila awak betul kira simplest ratio ni semua betul, kiraan dia baru dapat markah. So kalau awak salah kira mol, contoh kira karbon tadi, salah. Taruh kalkulator pun, apa pun saya tak tahulah macam mana, salah kira. Tak ada markah. Walaupun yang lain H dengan N ni betul mol je, tapi kita tengok pada ketiga-tiga mol betul, baru 1 markah kat situ dapat. Kenapa kejam sangat madam? Sebab kenapa? Mol adalah paling basic untuk kira dalam chemistry. Nak kira kamu nak dapatkan mol daripada mass, bagi molar mass. Itu pun tak susah ke? Dia macam tu. So benda yang paling basic memang markah dia sangat kejam sikit lah. So kalau kena make sure kira betul-betul mol, baru in the end baru dapat markah lah kat situ. Dia sedikit kejam kat situ. Sama juga dengan simplest ratio. Ni tak ada markah lah. Maksudnya tiga betul baru 1 markah. So empirical formula 1 markah kat situ. So awak masukkan nilai dapatkan nilai N 1 markah. In the end formula, molecular formula in the end 1 markah. Sebab tu saya kata lebih kurang 5 markah lah, 5 hingga 6 markah tengok pada soalan. Okay, so kita pergi pada soalan yang untuk combustion data. Okay, untuk combustion data ni, kita kena faham konsep daripada molar mass. Apa maksudnya? Tengok pada unit dia, gram per mol.
Okay, dia konsep dia sama bila awak tengok jualan RM5 per kilogram. Maksudnya untuk 1 kilo harga dia RM5. Sama juga case bila kita apply kepada konsep unit chemistry lah. Untuk 1 mol oksigen, dia punya mass adalah sebanyak 16 gram. Betul tak? Konsepnya sama je. Kita applykan konsep tadi beli belah tu dengan konsep chemistry. So konsepnya sama je. Untuk 1 mol oksigen, dia punya mass adalah sebanyak 16 gram. Itu secara theoretical. Okey, untuk soalan ni kita panggil combustion data sebab kenapa kita bakar, nampak pembakaran. Lepas tu pembakaran akan hasilkan CO2 dan juga H2O. Okey, konsep untuk nak combustion data ni konsepnya sama juga. Awak kena dapatkan, kita kena dapatkan mass. Soalan dah soalan dia kata dah bagi tahu dah dia ada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Meaning sebelum kita nak dapatkan empirical formula, awak kena dapatkan mass karbon, mass hidrogen dan mass oksigen seperti biasalah supaya baru awak boleh masuk dalam table, boleh kita kira macam biasa. Tapi masalahnya sekarang nak dapatkan mass karbon, awak kena dapatkan daripada mass CO2. Nak dapatkan mass hidrogen kena dapatkan daripada H2O. Okay, nak dapatkan O, maksudnya O ada kat dua-dua ni. Itu tak apa, nanti kita akan tengoklah macam mana. Okay, sekarang nak dapatkan karbon daripada CO2. Okay. Sekarang ni kena tengok pada CO2 dulu. Okay, pada CO2 ada berapa mol, dalam CO2 untuk 1 mol CO2 ada berapa mol karbon dalam dia? Ada satu je kan tak? Dia ada 1 mol of carbon saja kat dalam tu. Untuk 1 mol CO2 dia ada 1 mol karbon. Boleh faham part tu? Okey, patah balik kepada molar mass. Okey, untuk molar mass karbon tadi ni, untuk 1 mol karbon, mass dia adalah sebanyak 12 gram. Kalau untuk CO2, untuk 1 mol CO2, mass dia adalah kalau kira akan dapat 44 gram. Okey, ni secara teori daripada dia punya unit molar mass. So kita applykan benda ni kat dalam yang 1 mol CO2 untuk 1 mol karbon. Okay, meaning untuk 1 mol CO2 tu mass dia sebanyak 44 gram CO2. So untuk 44 gram CO2 dia ada 12 gram karbon. Okay, ini secara teori. Yang ni saya tengah tulis ni secara teori ni masalahnya. Okay, tapi dalam soalan dia kasih berapa CO2 je? Dia kasih 1.75 tu masalahnya. So untuk 1.76 gram of CO2, berapa sebenarnya mass karbon dalam tu? Secara teori 44 ada 12 gram karbon. Tapi awak punya eksperimen awak guna 1.76 saja CO2. So akan dapat 1.76 ni darab silang ni sebenarnya bahagi 44 darab 12 untuk dapatkan mass ataupun gram of carbon, mass of carbon. So ini nanti dapatlah mass carbon berapa. So far boleh konsep tu? Boleh. Boleh. Kalau tak faham sila tanya, nanti PM saya pun. Okay, tak apa, saya teruskan. Okay, kita pergi pula pada, maksudnya kita dah dapat dah mass carbon settle. Okay, nak pergi mass hidrogen pula. Okay, keluarkan konsep yang sama untuk hidrogen dengan air. Sebab untuk hidrogen kita kena ambil daripada air. So untuk 1 mol hidrogen, dia punya molar mass sebanyak 1 gram. Kalau untuk air, 1 mol air, molar mass dia ada sebanyak 18 gram. Boleh kira molar mass H2O tadi, boleh kita kira. Okay, so sekarang ni daripada H2O yang awak tahu, untuk 1 mol H2O, awak ada berapa tu? H tu dalam H2O, ada 2 kan? Meaning dia ada 2 mol H.
So kalau kita kira mass pula, so untuk 18 gram of H2O ada berapa mass H? Ada 2 gram lah kan sebab ada 2 mol. Ni tadi 1 mol untuk 1 gram. Sekarang kita ada 2 mol, 2 mol untuk 2 gram. Tapi sekarang awak punya water dalam soalan awak guna 0.54 sahaja. So untuk 0.54 gram H2O sebenarnya ada berapa je mass of hidrogen dalam tu. So samalah kes ni darab silang 0.54 bahagi dengan 18 darab 2 untuk dapatkan mass hidrogen. Nanti dapatlah mass hidrogen berapa. Dalam kes ni saya dapat jenjang 0.06 gram. Okay. So settle dah dapat mass carbon, dah dapat mass hidrogen, sekarang dah dapatkan mass oksigen pula. Okay, mass oksigen masa sekarang dia ada pada CO2 dan dia juga ada pada air tadi kan. Okay, so nak dapatkan mass hidrogen, tengok kat atas ni, awak ada mass total sebenarnya. So mass total ni iaitu mass 1.18 moles per liter ni mass total. So sebenarnya boleh nak dapatkan mass oksigen sama dengan 1.18 total tolak dengan mass karbon, mesti tadi dah dapat 0.48, tolak dengan mass hidrogen awak dah dapat dah. In the end yang tinggal hanyalah oksigen sahaja. Kita dah tolak mass karbon, dah tolak mass hidrogen, yang tinggal OO sajalah. So dapat dah, nanti tolak dapat 0.64 gram. So dah boleh tahu mass karbon tadi ni. Lepas tu mass hidrogen, dah dapat pula mass oksigen. So baru boleh buat untuk pengiraan empirical formula seperti biasa. Untuk conversion data dia leceh sikit, tak ada leceh. Maksudnya dia ada extra step yang kita kena buat ni dulu, baru kita boleh buat secara dalam table. Selagi awak tak dapatkan mass carbon, mass hidrogen dengan oksigen ni, tak boleh buatlah empirical formula tu. Itu masalah, itu yang tambahan stepnya. Okay, so boleh masukkan tadi elemen awak ada CHO. So C tadi 0.48 gram, H awak 0.06, oksigen awak 0.64. Kira macam biasa 0.48 bagi dengan 12. Ni 0.06 bagi dengan 1 dapat sama je 0.06. Ni 0.64 bagi dengan 16 lah dalam kes ni. So boleh kira mol dia ni dapat 0.04. Ni dapat 0.04 juga. Tapi untuk ratio 0.04 bagi 0.04 tak ada masalah, 1. Tapi ni 0.06 bagi dengan 0.04 akan dapat 1.5. Ada perpuluhan pada punya ratio, maksudnya adalah simplest ratio kat situ. Baru ada simplest ratio kat situ. So berapa nak darab dengan berapa untuk dapatkan simplest ratio? 1/5 nak darab dengan berapa ni? 2. Ya, so darab dengan 2 dapatlah 3. So ni pun darab dengan 2. Ni pun darab dengan 2. So ini baru dapat empirical formula awak C2H3O2. Baru dapat empirical formula. So nak cari molecular formula, konsepnya sama saja. So tadi dia bagi 118, dapatlah N awak berapa, dapat 2. So in the end molecular formula sama dengan C4H6O4. Macam tu je untuk conversion data. So konsep ni sama je. Tapi kita tambah tadilah conversion data kena dapatkan yang nilai karbon, hidrogen daripada CO2 dan juga H2O. Okay, so boleh? Harapnya boleh? Boleh, tak apa. Nanti yang ni saya akan share dia punya slide ni pada through GC nanti saya akan upload lah macam biasa. Okay, saya kasih example. Okay, tadi saya kan tunjuk stoichiometry kan, maksudnya persamaan ratio tu kan.
Tak payah untuk kes yang bila saya nak tunjuk tu supaya awak faham mana datangnya 12/44. Sebab kalau awak tengok pada buku rujukan lepas ni reference book ke, dia kata terus 12/44. So nak bagi faham mana datang 12/44 tu. Okay, contoh kalau kes ni kita boleh kira terus mass carbon sama dengan 12/44 darab dengan mass carbon. Okey, dalam kes ni tukar mass carbon awak jadi 0.88 gram. Dia tukar nanti. So ni 0.88 gram. So bila kira dapatlah mass carbon daripada mass CO2. So ni 0.24. Tak payah nak tulis yang macam ratio tadi. Yang 1 mol C, 1 mol CO2 tak payah. Saya bagi penerangan tu supaya faham mana datangnya 12/44 ni. Sama juga dengan kes mass hydrogen. Tak payah dah 1 mol H dengan 2 mol H dengan 1 mol H2O. Terus itu dia 2/18 darab dengan mass H2O awak 0.45 gram. So dapat terus 0.05 gram kat situ. Okay, sekarang ni soalan cepu mas. Perlu tak cari mass oksigen? Perlu cari ke tak perlu? Ya. Kenapa tak ya? Hidrokarbon. Kenapa tak ya? Hidrokarbon tak ada oksigen. Sebab apa? Sorry tak dengar. Tak kenapa? Hydrocarbon did not contain oxygen. Tidak mampu mengandungi Yes, oksigen. dia dah mention. Yes, complete combustion of hydrocarbon sahaja. Meaning tadi saya dah bagi tahu mention is only contain carbon and hydrogen only. Tak ada oksigen. So tak payah nak kira oksigen. Lagi satu pun dia tak kasih mass sampel tu kan. Tak kasih pun bagi tahu mass carbon hydrocarbon ni berapa. Macam mana nak tolak? Macam mana nak dapatkan mass oksigen? So kita ignore je lah mass oksigen. So continue macam biasa dah dapat mass carbon, mass hydrogen. Boleh terus masukkan dalam table yang empirical formula. So ada 2 elemen sajalah, C dengan H. Kira macam biasa ni dapatkan in the end molecular formula. Ni tak payahlah image upload tu tak sempat nak buat pengiraan. Okay. So ada nak tanya apa-apa? Boleh nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak, kita berhenti dengan segeranya. Saya tak nak lama-lama sangat 1 jam. Kalau mahu nak tanya nanti boleh PM saya secara personal, tak ada masalah. Nanti yang ni try kira lah. Masukkan je nilai mass carbon dengan mass hydrogen seperti biasa. Dapatkan empirical formula and then seterusnya dapatkan molecular formula. Okay, so boleh continue untuk soalan nombor 3, 6, 7 dan 8. Untuk soalan nombor 9, kalau nak try buat boleh. Kalau siapa faham lah. Tak apa, kalau tak faham tak apa. Nanti next week kita akan bincangkan. So boleh buat soalan ni, 4 soalan dan awak tuliskan ni. Okay, so far komen untuk subtopik empirical dan molecular formula. Okay ke tak? Boleh try bagi feedback. Okay ke tak tu? Okay. Kalau tak okay, PM saya dengan segera. Tak apa, mungkin sekarang faham. Tapi bila try buat soalan mungkin tak faham. Try tanya kawan awak ke. Tanya saya terus pun boleh. Tapi try tanya kawan awak dulu. Try lah tanya member dulu. Kau dapat berapa? Aku dapat ni. 4 orang je. Okay. Tablet memang terbagi masa examkan. Yes. Sebab tu saya suruh awak biasakan diri dengan list constant value dengan table RNM tu. Sebab itu sahaja yang diberi semasa exam yang boleh awak refer. Sebab tu saya kata apa-apa sila refer kat table RNM tu. Sila refer kat table RNM tu. Supaya kita boleh, awak biasakan diri lah tengok elemen-elemen tu. Nombor tu number apa ke. Okey saja.
Mungkin saja. Predictable ada kasih tak ada ya. Predictable tak ada. Awak kena hafal tak repeat sebenarnya tak payah apa-apa tak apa. Kenapa? Ingat balik predictable nanti kita akan belajar chapter 3. Predictable adalah susunan daripada number of proton kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sebab tu daripada proton number sebenarnya awak boleh susun lah. Awak boleh susun menjadi predictable sendiri. Sebab tu dia tak kasih predictable. Memang kena tahulah sendiri predictable tu macam mana. Dia hanya kasih table RM tu saja dalam exam. Okay. So kalau tak ada apa, terima kasih.